nak pergi tandas pun kena buat jadual tu. Tapi Allah kasih semua kepada kita umat Nabi Muhammad, bagi 5 waktu, tapi ganjarannya 50 waktu. Tak bersyukur lagi tak kita kepada Allah? Oleh kerana itu, biarlah solat 5 waktu itu ada, kita panggil apa, ada rasa seperti 50 waktu nilai dia. Kita jaga sungguhlah solat kita tu. Itu maksud dia. Sebab kalau kita anggap dia biasa 2 rakaat, 4 rakaat, kita anggap dia tu je. Seperti kita anggap 2 rakaat ni ibarat 20 rakaat atau 40 rakaat. Supaya kita rasa betul, kita rasa nak betul-betul solat tu baik, sempurna. Yang itu maksud dia. Ya? Baik. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan dia mendidik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Ini memang kita tak boleh mahu tidak mahu, Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Dan nanti akan dibongkarkan pada yaumul qiyamah. Semua yang kita sembunyikan akan terbongkar. Walaupun kita boleh rahsiakan daripada orang lain, tapi di sisi Allah tak. Bahkan yaumul qiyamah nanti semuanya akan dibongkarkan. Bu'thila ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Akan dibongkarkan semua yang ada dalam dada kamu. Agak-agaknya apalah, keluar wangian kebusuk yang akan keluar dari hati-hati kita, dada kita. Sebab kita akan dibongkarkan. Dan dia ada bau tersendiri yang akan dibawa oleh orang-orang yang ketika mana kita bongkarkan, semua orang akan cium bau itu. Wangikah atau busuk hati kita? Sekarang ni kita bolehlah simpan darah, tapi nanti bau itu akan keluar. Ya Allah, agaknya bagaimana agaknya kita bila renung. Dan Allah mendidik segala yang ada pada zahir dan batin kita. Semua Allah tengok. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam malak, yakni alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, yakni alam yang tidak nampak oleh manusia dan tidak bergerak. Segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi, itu melihat dan mengetahui akan dia, seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya Allah, ya Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatu a'yun. Allah mengetahui pandangan mata khianat. Kita tengok orang, kadang-kadang kita jeling. Kadang-kadang orang pun boleh faham. Orang pun boleh faham. Ini pandangan dia ni macam kan, kita kata mata dia. Tapi kadang-kadang kita boleh cover, tengok muka, mata. Tapi Allah tahu pandangan mata ini pandangan mata yang redha, baik, elok, atau pandangan khianat. Allah tahu. Sebab itu para Nabi, mereka tak pernah beri isyarat mata. Sebab biasanya isyarat mata, minta maaf, dia pergi kepada pengkhianatan. Kita tengok orang datang, di kawan kita tengok kita ni, kita tengok orang tu, kita tahu dari mana kita nak memperleki, memperendah, nak bagi kita tahu sesuatu ni. Kita faham daripada mata, Masya Allah. Sebab tu para Nabi tak pernah ada pandangan. Sebab tu satu ketika Nabi dalam satu Makkah, Nabi pesan, fulan bin fulan, fulan ini adalah yang wajib kita bunuh. Kenapa? Sebab dahsyatnya mereka itu dalam penentangan Islam, dan mereka tak ada boleh untuk diampunkan walaupun mereka gayut di Kelabu Kaabah. Tapi dalam sejarah kita tengok Nabi kita ni penyayang, walaupun itu wahyu daripada Allah. Tapi kebanyakan yang telah Nabi ijtihadkan itu, kebanyakan semua Nabi maafkan. Subhanallah. Setelah mereka minta maaf kepada Nabi dan berbaiat kepada Nabi. Salah seorang ni adalah seorang daripada
orang yang telah pun disenaraikan untuk dibunuh. Maka dia minta lindungan, dia ada hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Maka dia kata, wahai Uthman, aku ni pasti akan dibunuh, tapi aku nak berbaiat kepada Nabi, aku nak jumpa dengan Nabi. Sayyidina Uthman pun kesian. Dia pun bawa. Masa tu Nabi tengah duduk, para sahabat terlindik kepada Nabi. Maka dia masuk di tengah-tengah tu, terus kepada Nabi. Nabi tengok dengan pandangan biasa, tak ada apa-apa pun. Datang kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah Muhammad, aku ni nak baiat, aku nak masuk Islam. Nabi pun, dia tengok itu dan dia kata, baiklah. Nabi pun hulurkan tangan, kemudian setelah itu berbaiat, dia masuk Islam. Dia keluar. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tadi dia masuk, kamu tak bunuh dia? Bukankah aku dah pesan? Para sahabat pun tanya, alamak, betul lah, tapi kau tak bagi syarat mata. Ya Rasulullah, bagilah ini mata kami tu membunuh dia. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kami para Nabi tak dibenarkan dan tak menggunakan mata ini untuk mengkhianati kepada aku. Jaga sampai pergerakan para Nabi ini tak ada pergerakan orang-orang biasa yang bukan boleh buat tak. Diampuni oleh Nabi SAW. Masya Allah. Para sahabat pun takkan nak bunuh pula kan, Nabi tak bagi tahu. Tapi Nabi dah pesan awal lah. Dia nak tunggu Nabi bagi syarat. Tapi Nabi tak seperti itu. Akhirnya dapat lepas. Masya Allah. Jadi Allah tahu apa pandangan mata yang khianat, dan Allah tahu tufis sudut, apa yang tersembunyi dalam hati. Apa yang tersembunyi dalam hati itu, iaitu yang disembunyikan oleh hati, itu pun Allah tahu. Jadi nak cerita, dia kata Allah itu sentiasa mengawasi dan melihat kepada kita. Apa yang kamu juga sembunyikan, yang kamu berbisik di asal firman Allah, tidaklah berbisik dua kamu kecuali yang ketiganya Allah. Tidak, yang berbisik itu adalah empat, yang kecuali yang kelimanya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran. Maknanya Allah tahu. Yang kamu bisik-bisik itu Allah yang tahu. Bisik memanglah dalam hati saja Allah tahu, apalagi berbisik. Jaga-jaga dalam berbisik itu. Dan firman lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan sesungguhnya Allah mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Dan sir, dalam bahasa Arab sir itu rahsia. Rahsia ni maknanya benda yang tak tahu. Yang dirahsiakan Allah tahu. Wa akhfa, yang lebih rahsia lagi pun Allah tahu. Macam mana ni? Apa yang kita boleh rahsiakan daripada Allah? Mungkin daripada makhluk, daripada manusia kita boleh sembunyi, kita boleh simpan, kita boleh rahsiakan. Tapi Allah tak. Sebab apabila sebut sir, ini biasanya kalau namanya rahsia, mesti sekurang-kurangnya dua orang saling merahsiakan. Tapi wa akhfa biasanya untuk diri sendiri pun Allah tahu. Tak ada orang tahu ni. Seperti mana yang berlaku di zaman Nabi SAW. Dua orang yang berpakat nak bunuh Nabi dekat Mekah, Nabi kat Madinah. Dia kata kalaulah sekiranya dia berdendam dengan Nabi sebab ketika dalam peperangan Badar, tentera Islam membunuh kepada ayah dia dan juga keluarga dia. Sehingga seorang yang lagi satu ni ada harta, ada ni, kita panggil mengapi-ngapikan. Dia kata tak, aku jamin kau punya anak, aku jamin kau punya isteri, aku jamin keluarga kamu, aku akan sara mereka, asal kau betul-betul sampaikan hasratmu membunuh Muhammad. Okey, ini rahsia kita dua orang sebab kita ni kalau cerita dengan orang lain pun takut-takut, walaupun mereka itu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, tapi mereka akan cerita sampai nanti. Jadi ini tak ada orang tahu dah. Pergilah dia berjalan sampai ke Madinah. Kemudian sampai ke Madinah, masuk ke dalam masjid, Nabi dalam tu bawa senjata.
Para sahabat tengok, ini orang musyrik. Sila Umar cabut, dia kata, kalau ni kita hancur tu, biarkan dia. Tanggalkan pedang, cabut kamu datang kenapa? Tak ada apa-apa, aku datang ni, cabut pedang. Apa yang kamu cakap dengan kawan kamu tu kat sana? Bukankah kata begini, kau nak bunuh dia, dah jamin kepada kamu? Ya Allah, subhanallah, tahu sebiji-sebiji disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab Allah beritahu. Terkejut dia kata tak ada orang tahu kecuali kami dua orang saja. Memang ketika itu aku pasti tak ada orang yang boleh dengar. Kata Nabi, bukankah kamu tak tahu bahawa di sana ada Tuhan yang mendengarkan? Terus dia menangis dan masuk Islam. Kawan dia jumpa kat Mekah, tak datang-datang. Dia masuk Islam tak kat sana tu. Ya Allah, macam mana? Semua yang kita rahsiakan itu diketahui oleh Allah SWT. Apa yang terdalam dari rahsia diketahui oleh Allah. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradab seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Contoh kita ni ada buat salah kepada raja, kita buat salah, macam mana agaknya keadaan kita? Oh, takut betul, murka dia, kita takut, hukuman dia, kita takut, kita tak berani angkat kepala kita pun masa tu. Betul? Yang ini lah seolah-olah. Cuba bayangkan kalau kita keadaan seperti itu. Itulah sepatutnya. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang. Macam mana kita sekarang ni nak buat? Pastikan kita berada di tempat yang Allah suka. Jangan sampai berada di tempat yang Allah tak suka, yang Allah larang. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya. Maknanya kalau kita ni nak berada kat mana? Di tempat yang Allah nak. Kalau kita, Allah kan, aku tak nampak pun di tempat yang baik dulu kau ada. Bermakna kita tak berada di tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jangan sampai kita tak ada di tempat yang Allah nak. Dan jangan sampai pula kita ada di tempat yang Allah tak suka dan Allah larang. Sebab Allah nampak kita di mana saja kita berada. Dan sampai engkau di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu, dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu, bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang. Jadi macam mana kita nak dapat yang dimaksudkan tadi? Kita berada di tempat yang Allah suka, kita tak berada di tempat yang Allah benci. Macam mana kita nak ni? Kita ni kadang-kadang kalau gabut lah. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun tak sengaja-sengaja buat perkara yang bukan-bukan. Tak sengaja-sengaja ada tempat yang tak sepatutnya. Maka kata Imam Ghazali, jalan penyelesaiannya dengan kamu menjadualkan kehidupanmu di dalam ketaatan kepada Allah. Kamu yang membuat jadual. Seperti mana kamu jadualkan kehidupan duniamu, nak capai satu matlamat, kamu nak sukses, kamu nak berjaya, kamu capai target, kamu nak dapatkan projek, maka kamu susun daripada sekarang sampai kita target bulan 6 nanti kita dapat. Dari sekarang kita susun gerak kerja kita. Hari-hari kita nak buat apa, bagaimana kita nak capai, siapa kita nak jumpa, di tempat mana kita nak pergi, sehingga kita nak sampai kepada itu. Kita nak pergi akhirat ni, nak jumpa dengan Allah SWT. Kenapa kita tak susun jadual kita? Hari-hari bagaimana kita nak buat, di tempat mana kita nak berada, apa yang kita nak ucap dan kita baca, apa amalan kita. Kenapa kita yang tempat yang kekal abadi ni kita tak buat rancangan? Dunia yang musnah, yang akan kita tinggalkan ini, kita buat sungguh-sungguh jadual dia. Sebab apa? Sebab kita lupa bahawa dunia ini akan musnah dan kita akan tinggalkan. Kita lupa akhirat itu kekal. Dan di sanalah tempat disebutkan Darul Jazak, tempat yang kita akan peroleh ganjaran, balasan. Tak ada orang yang sanggup menanggung kepada penderitaan neraka, walaupun orang boleh cakap besar di dunia ni.
Tak apalah, masuk neraka lah. Cakap senang. Cuba bakar api sikit tengok. Dekat dunia je, tak payah akhirat. Agaknya dia boleh tahan tak? Kalau tak boleh tahan api dekat dunia ni, jangan cakap besar untuk di akhirat. Sebab kadang-kadang sampai jadi orang yang sombong kan. Orang nak ajak kebaikan pun sampai dia kata tak apalah, masuk neraka masuk neraka lah. La haula wala quwwata illa billah. Satu hamba Allah direndamkan sebentar dalam neraka, dikeluarkan. Tanya dia kat dunia dulu, dia pernah bahagia tak? Dia pernah dapat nikmat tak? Dia tak pernah susah hidup dunia. Seumur hidup dia 100 tahun umur dia hidup mewah je, senang saja, gembira saja. Tapi kalau dia buat maksiat banyak, masuk neraka sekejap rendam sebab. Pernah tak kamu dapat kebahagiaan dunia? Tak pernah. Lupa punya sakitnya. Siksaan neraka sekejap je, lupa segala kebahagiaan dunia. Tak ada nilai langsung. Dan seorang hamba Allah kata lagi, dekat dunia sentiasa susah, miskin, sakit, payah, tapi taat. Masuk syurga sekejap, masuk. Dekat bagi turun syurga, buka sikit, tengok masuk. Tuan ni, kat dunia dulu pernah susah tak? Sakit tak? Tak pernah ya Allah, semua nikmat. Lupa sakit payah kerana melihat kenikmatan syurga. Itu hakikat yang kita kena faham. Tuan-tuan, jangan sia-siakan waktu yang bersisa sekarang ini, sehingga kita mampu mencabar neraka Allah SWT. Nabi sebut, tengok Nabi cakap, Utufu binnar walau bisyikir tamratin. Ada neraka kamu itu walau dengan separuh kurma. Nah, cerita kata kamu kena berusaha untuk padamkan, jauhkan diri kamu daripada syurga. Dalam sebuah hadis disebutkan daripada Ibnu Majah, hadis yang terakhir disebutkan bahawa sesungguhnya setiap insan kita ni ada rumah di syurga. Semua kita ada rumah kat syurga. Kita kena faham tak, kita ada rumah kat syurga. Allah dah sediakan, sebab Allah ni penyayang. Allah sediakan setiap orang ada rumah. Tapi kalau dia ingkar dan dia yang sendiri yang tak nak duduk rumah dia, maka apabila nanti seorang yang dimasukkan dalam neraka, rumahnya itu akan diwarisi oleh orang lain. Maknanya orang tu dapat syurga, tapi dia dapat lagi ekstra kerana mewarisi. Siapa mewarisi? Orang-orang yang bertakwa. Sebab Al-Quran mengatakan orang-orang bertakwa akan mewarisi syurga. Maksud syurga siapa? Syurga orang yang masuk neraka tu. Tuan-tuan, dekat dunia ni mahu tak mahu rumah kita akan diwarisi. Tapi jangan sampai rumah kita kat akhirat diwarisi. Tak nak. Jangan, yang itu jangan. Ya Allah, aku tak nak wariskan kat akhirat. Kat dunia memang aku wariskan, siapa pun ambil. Tapi akhirat, ya Allah, jangan tolong, ya Allah. Kekalkan rumah aku, ya Allah. Semua kita ada rumah dah. Maknanya kita ni ahli syurga dah. Sebab kita asal dari syurga, daripada Nabi Adam dulu, dari syurga dulu. Janganlah sia-siakan daripada peluang yang diberikan oleh Allah, rumah yang telah pun dibina oleh Allah SWT. Dengan kesalahan yang kita sendiri sebenarnya tak perlu untuk buat pun. Dan tak ada satu kesalahan, dosa dan itu yang membahagiakan kita. Jangan ingat ada dosa kita buat kita bahagia. Tak ada. Cuma kita terlalu berikut kepada hawa nafsu kita. Itu yang menyebabkan akhirnya kita akan sengsara selama-lamanya. Tak nak. Mudah-mudahan kita faham betul. Dan mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kita kesempatan untuk masuk rumah kita dalam syurga. Tuan-tuan, sebab itu kita kena banyak selawat kepada Nabi. Sebab Nabi ini adalah tuan syurga. Allah yang mencipta syurga, tapi tuan dia ada, Nabi. Sebab tak ada orang boleh masuk syurga kecuali Nabi dulu masuk. Maknanya kita kena banyak selawat kepada Nabi SAW. Nabi tahu rumah kita kat syurga tu. Mudah-mudahan Nabi tahu dan Nabi jemput kita untuk masuk ke dalam tempat rumah kita sendiri. Dan susun tuan-tuan. Dan susunlah wirid. Wirid ni maksudnya apa wirid? Simpunan dari dikit-dikit. Kita kena rancang dikit kita. Al-Quran pun kita kena tahu. Kita nak baca satu hari berapa, waktu dia bila. Ini disebut sebagai wirid. Wirid ni maknanya benda yang diulang-ulang, yang sentiasa menjadi satu jadual harian. Lepas tu di antaranya macam kita, saya dulu di pondok, juga di pesantren ataupun di madrasah, kita ada amalan-amalan sebelum subuh, selepas subuh. Kemudian tak apalah belajar
Nanti lepas zuhur sikit. Lepas tu sebenarnya lepas solat kita disuruh zikir. Jadikan dia sebagai satu rutin kepada kita. Sebab memang kita dituntut untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka ambil kesempatan. Ini orang kata tak boleh pula solat, zikir lepas solat. Sudah. Ini orang sengaja nak bagi kita makin tak buat amalan. Kita kena banyak zikir. Maka ambil kesempatan selepas solat tu. Sebab solat kita, saya sebutkan tadi, banyak kecacatan. Mudah-mudahan dengan zikir-zikir kita kepada Allah, doa kita, pengampunan kita, supaya Allah sempurnakan balik solat kita yang cacat, cedera tadi. Itu di antara hikmah juga, selain daripada qabliyah dan ba'diyah, daripada solat sunat. Baik. Dan sebelum maghrib, selepas maghrib, di antara maghrib dan isyak, ini waktu yang paling mahal sekali tuan-tuan. Yang ini kalau boleh dijaga. Sebab tu dulu orang tua-tua tak bagi anak dia keluar lepas maghrib. Mesti ada rumah atau surau. Sehingga dia buatlah apa kita panggil perkataan mengatakan nanti kena sogok dengan hantu ni, nanti kena tu. Bukan sebab apa? Sebab tak nak bagi waktu itu berada di luar rumah buat benda yang bukan-bukan. Sebab waktu itu mahal di sisi Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-Naml Sajdah. Kita baca kalau biasanya imam baca hari Jumaat. Setelah sujud sejadah tu bangun, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka itu mengangkat lambung ataupun rusuk-rusuk mereka daripada pembaringan. Sebab apa? Dulu orang-orang Arab balik petang-petang penat, biasanya tidur waktu tidur mereka waktu di antara maghrib dan isyak. Tapi Allah kata mereka dah reda. Setelah Allah kata waktu ini waktu hebat, mereka reda mengangkat lambung-lambung dan mereka tu untuk mereka berdoa kepada Allah, untuk mereka berzikir kepada Allah, untuk berbuat amal soleh. Waktu dia singkat je, maghrib isyak. Tapi waktu itulah juga hal paling besar. Masa malam waktu itulah banyak ramai. Waktu itulah berita. Betul? Waktu itulah drama yang bersiri, yang tak boleh tinggal dia tak senang hidup kita. Subhanallah, banyaknya dugaan waktu itu. Sebab apa? Sebab waktu mahal. Tapi kalau kita boleh fokus atas tingkah semayang kita, baca Al-Quran, kemudian kita baca zikir, kemudian kita selawat sampai isyak. Itu je, maghrib isyak. Allah, sekejap je. Tapi waktunya seolah-olah satu yang panjang di sisi Allah, yang besar di sisi Allah SWT. Payah nak jaga waktu tu sebenarnya. Dulu-dulu, saya dulu atau saya dulu, waktu maghrib isyak ni tak ada orang yang boleh untuk jawab telefon pun dia tak jawab. Itu waktu dia dengan Allah. Ingat kita tak suruh daripada zuhur sampai maghrib, cuma suruh lagi tak ada harapan. Allah minta sikit je, maghrib isyak. Itu pun ya Allah, satu perjuangan kita nak jaga waktu. Cuba susunkan ini waktu kita dengan Allah. InsyaAllah kita boleh buat, insyaAllah. Maka dengarlah baik-baik. Nak ambil waktu. Kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu bermula daripada engkau bangun tidur. Bangun tidur di waktu pagi sampai engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi mulalah ni nanti perbahasan kita insya-Allah selepas ini. Kata-kata tadi kita kena aturkan wirid amalan kita. Tak apa, dia manggil tadi kata tak apa, aku akan bagi tahu. Kalau tidur nak baca apa, nak buat apa. Ada pula macam mana. Baru nanti kita insya-Allah kalau kita ikut panduan ni, walaupun ada doa panjang, kita ada pilihan. Saya akan beritahu pilihan-pilihan kita. Sebab ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Dan adab-adabnya semua kita boleh buat. Contohnya adab-adab nak tidur, siapa nak tidur, macam mana nak tidur, itu tak perlu, itu tak ada masalah. Cuma bacaan je kadang-kadang yang menjadi masalah kita. Terlalu panjang, kita tak hafal lah, macam-macam lah alasan kita, alasan. Tapi insyaAllah ada jalan. Cuma inilah keuntungan kita belajar kitab ni. Sebab sekarang ni kita akan mula berubah
Berubah apa? Berubah ke arah adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita akan bergerak buat itu dalam tempoh masa sebulan. Sebab kita jumpa sebulan sekali kan? Kalau sebulan sekali kita jumpa, kita bahaskan satu tajuk, dua tajuk, tak boleh buat sungguh-sungguh kita ni. Kalau hari-hari belajar, rasa tambah, kita mungkin rasa banyak. Ini sebulan sekali je. Datang-datang buat tak semua, saya tanya agak-agak saya boleh kena buat peperiksaan. Dia buat tak itu? Tak buat tu ni. Takkan saya nak buat macam tu? Kita dengan Allah sudah lah. Dari maknanya kita nak orang yang belajar dan amal. Tapi insyaAllah tak pegat sebab kita jumpa sebulan sekali. Mungkin itu Allah takdir kepada kita supaya kita boleh buat. Sebab kalau kita jumpa hari-hari, lagi bertambah, kita rasa terbeban banyak, akhir tak buat langsung lah. Jadi mungkin itu takdir yang Allah berikan kita jumpa sebulan sekali. Supaya apabila kita belajar, kita boleh buat sehingga kita jadi kebiasaan, kita tambah lagi. Kalau benda dah jadi biasa ni, dia tak jadi satu beban, dia jadi suatu azimah, dia panggil suatu benda yang mulia lah. Dia suka seronok dapat buat. Macam benda-benda yang orang tengok susah lah benda tu, tapi orang ni dah biasa buat lah. Senang je. Nampak? Sebab apa? Sebab dia dah biasa. Kita yang nampak susah sebab kita belum buat dan kita tak pandai buat. Tapi dia dah biasa buat, senang je. Macam kita juga ada kelebihan orang lain tak ada. Orang tengok susahnya, senang je. Orang buat kuih tu, atau orang buat ketupat. Cuba saya buat ketupat, ya Allah, jadi benda macam tak tahu. Tapi orang yang senang buat tu, sambil cakap je, mengumpat banyak kali lah. Siap macam subhanallah. Maknanya apa? Sebab biasa. Jadi insyaAllah yang itu yang kita akan bincangkan insyaAllah setelah ini. Allah Ta'ala alam. Kalau ada apa-apa